Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali bersama saya Yoi Khairul Ahmad dalam ruangan Jom Mojo merubah obses jadi obses. Okey, hari ni kita nak sambung pasal IF. Pasal IF ni saya nak beritahu sikitlah. Hari ni saya nak buat topik ni pasal tambah nilai IF. Tapi sebelum tu saya nak jelaskan sikitlah, ada orang yang masih macam keliru pasal IF ni. Ada orang tanya saya IF boleh minum, tak boleh minum. Okey, macam saya ada cakap dalam video rasanya dulu. Saya ada cakap dalam video, kita ada beritahu yang kalau IF ni saya tak anggap dia bukan macam puasa Ramadan. Puasa Ramadan tu memang puasa yang kita tahu dalam masa tu tak boleh makan dan tak boleh minum. Tapi untuk puasa IF ni, dia kan saya cakap dia fleksibel, gaya hidup. Dia lebih pada yang saya maksudkan bila saya maksudkan puasa IF ni mesti puasa yang puasa basah. Walaupun sebenarnya ada pengamal IF ni, dia buat puasa kering. Dia memang buat puasa kering. Dia buat puasa kering. Tapi bagi saya ini untuk yang lebih advance lah. Untuk orang yang dah lebih biasa, bukan tahap-tahap beginner. Ini untuk bukan pemula-pemula punya, bukan tahap permulaan. Ini tahap orang yang dah biasa buat, badan dia memang betul-betul fit, dia boleh buat. Dia orang buat, kadang-kadang saya tahu ada orang buat sampai 72 jam, 3 hari dia buat puasa kering. Dia tak makan, tak minum. Mungkin bagi saya dia ada tujuan-tujuan tertentu lah. Ini yang kita nak jelaskan hari ni. Macam IF ni, puasa berkala ni, dia ada tujuan-tujuan tertentu. Ada orang buat dia mungkin untuk detox, ada orang buat untuk turunkan berat badan, ada orang buat juga dia macam nak cuba keupayaan diri dia lah. Itu pun ada juga. Jadi benda ni boleh dipraktikkan lah, boleh diusahakan. Kalau lagi satu apa saya nak kongsikan dekat sini, kalau kita buat puasa IF ni, dia tak, macam saya pernah cakap, dia fleksibel. Jadi kita tak terikat dengan mana-mana peraturan. Kalau mula-mula 12 pun susah nak buat 8 jam dulu puasa. Saya cadang paling mudah, saya bagi satu plan paling mudah. Kita tak payahlah kira jam puasa, kita kira makan. Kira makan 3 kali makan sehari. Permulaan kita akan makan 3 kali sehari. Pagi, tengah hari dan petang. Malam lah, contoh 3 kali makan tu. Kita mulakan dengan 3 kali makan ni. Makanlah kalau kita nak makan pukul 8 pagi contoh. Pukul 8 pagi nak makan sekali, pukul 1 tengah hari nak makan sekali, pukul 7 petang nak makan sekali. Kita mulakan dengan 3 kali makan ni, tapi di antara waktu jarak makan ni, kita jangan makan apa-apa. Maknanya pukul 8 pagi ni makan, sampai pukul 1 tengah hari tu jangan makan apa-apa. Kalau nak cuba-cuba nak buat keupayaan diri, tak nak minum juga pun boleh. Tapi jangan makan apa-apa. Sebab kita nak cuba turunkan insulin. Kalau minum pun buat puasa IF punya minum. Tak ada kalori, kosong, tak ada gula, tak ada susu, tak ada apa. Kalau minum kopi O kosong, kalau minum teh O kosong. Itu je, antara tengah pukul 8 sampai pukul 1 tengah hari tu kosongkan. Lepas tu pukul 1 tengah hari tu makan tengah hari. Lepas makan tu puasa balik sampai pukul 7 petang. Time makan 7 petang, kalau makan pukul 7 petang sampai pukul 7 petang lah. Kalau makan pukul 8 malam lah makan. Maksudnya waktu tu makan, bila masa tu makan, kita puasa daripada makan tengah hari pukul 1 tu sampai pukul 7 ke pukul 8 yang kita makan tu, kita puasa. Itu cara. Puasa dia sama juga. Kita tak minum air berkalori, tak ada gula. Kita macam berpuasa IF. So, itu cara dia. Lepas kita makan tu sampai ke besok balik. Itu yang paling mudah lah. Cara yang paling mudah lah. Yang penting antara waktu makan tu kita menjarakkan. Bila kita menjarakkan, tak ada makanan dalam jarak antara makan dengan makan. Ini yang penting. Ini yang sangat-sangat penting. Dekat sini juga kita boleh tahu sebenarnya kalau kita ada masalah. Macam orang diabetik, dia ada masalah. Dia nak tahan lapar daripada waktu makan ni sampai ke waktu makan lain, dia rasa lapar sangat. Ini sebenarnya ada satu masalah lah. Ini yang kita cakap balik kepada rintangan insulin. Pasal rintangan insulin ni buat kita jadi, pernah tak rasa lepas makan pun rasa lapar lagi. Lepas makan rasa lapar, lepas makan nak cari gula, nak cari benda nak kunyah. Itu sebenarnya ada masalah rintangan insulin lah. Maknanya salah satu tanda-tanda tu sebenarnya maksud dia ialah kita punya pemakanan tu yang kita makan ni, dia tak masuk ke dalam sel. Macam saya cakap, insulin akan datang
buka sel untuk masukkan makanan tu, jadi gula yang dia dah proses jadi gula untuk masuk dalam sel tu. Tapi bila kita dah ada rintangan insulin, badan dah tak nak insulin ni, jadi dia tak nak masuk dalam sel tu. Kita makan, insulin tak boleh masukkan dalam sel, dia jadi lemak itu yang berlaku. Jadi itu yang kadang-kadang dalam satu proses pula kita ada satu masalah. Kadang-kadang kita kata kita bakar lemak, tapi lemak yang kita bakar tu, adakah lemak dari pemakanan ataupun dari simpanan? Sebab bila kita nak turunkan berat badan, kita nak bakar lemak yang disimpan. Lemak yang dah lama dalam badan kita ni, yang disimpan. Memang tujuan dia untuk pembakaran. Lemak tu yang duduk selamat, duduk dekat mana berat badan kita tu. Jadi lemak tu yang nak kena keluarkan. Kalau kita keluarkan lemak pemakanan yang kita makan ni, sebenarnya itu cuma tambahan berat yang daripada kita sedia ada berat ni. Bila kita makan, kita tambah berat makanan tu. Yang kita bakar cuma tu je. Tapi kalau kita makan terlampau banyak, and kalau badan terlampau banyak menghasilkan lemak, jadi lemak, bila lemak tu pula tak bakar, dia akan masuk ke lemak simpanan jugalah. Sama cerita lah, kita akan tambah lemak simpanan lah. Jadi balik pada IF tadi, saya nak ceritakan bila kita cuba buat IF ni, kita cuba nak jarakkan makan. Mesti paling penting, objektif utama kita buat intermittent fasting ni, puasa berkala ni, ialah maksud dia kita nak penjarakan makan. Daripada situ mungkin boleh pergi, lepas tu daripada 3 kali makan pergi ke 2 kali makan. Dengan cara yang sama juga. Maknanya kita sasarkan waktu makan ni ke waktu makan ni, waktu makan ni ke waktu makan ni. Daripada 3 pergi ke 2. Jadi sampai satu masa orang boleh buat daripada 2 boleh pergi ke 1. Jadi makan sekali satu dalam masa 24 jam, kita ambil kira 24 jam. Jadi saya nak cerita sikit pasal tambah nilai ni. Yang saya cakap nak buat topik tambah nilai ni, maksud dia ialah dalam puasa kita, dalam IF ni kita dapat, kan saya ada cakap dulu, saya ada kongsikan pasal kita ada autophagy, human growth, hormon pembesaran. Jadi ini semua faktor-faktor tambah nilai. Macam saya cakap, kalau ikutkan saya cakap, Dr. Bert cakap dia 16 jam ke atas baru kita boleh dapat autophagy. Kenapa saya cakap 12 jam kita boleh dapat? Kalau kita beraktiviti tinggi. Sebab macam saya cakap, kita kan mula-mula kita nak kena habiskan glycogen, tenaga pemakanan, tenaga simpanan. Itu saya cakap, tenaga pemakanan ni ialah apa yang kita makan lah. Kita makan jadi tenaga, ada yang terus dibakar, dan bila tak cukup tenaga baru dia akan keluarkan daripada kita punya lemak, simpanan. Jadi itu yang kita nak sasar. Jadi cara dia, salah satu sebab kenapa kebanyakan orang dia buat aktiviti bila bangun pagi, dia pergi berlari, jogging ke, jalan kaki ke, bersukan ke, apa-apa je lah. Itu sebenarnya satu teknik yang baik lah, teknik ataupun taktik untuk menanjakkan lagi puasa dia. Sebab kita bangun tidur, kita dalam keadaan berpuasa. Itu dia. Itu satu kebaikan lah. Kita dalam keadaan berpuasa. Jadi secara tak langsung kita akan buat aktiviti kita awal pagi itu dalam keadaan berpuasa. Sebaiknya saya cadang jangan ambil air manis ke apa ke, tidak. Minum air putih, air kosong saja. Ataupun air kopi kosong. Saya sendiri sebelum buat aktiviti sukan, saya akan ambil kopi kosong. Memang saya sengaja ambil kopi itu sebab saya nak gunakan, ni pun satu tambah nilai juga. Kita nak gunakan kafein tu. Kafein ni dia ada satu kebaikan mana dia bagi kita punya degup jantung tu makin kencang. Ini akan bantu kita untuk naikkan kita punya degupan jantung ke dalam zon pembakaran lemak. Dalam degup jantung kita ni dia ada zon-zon dia. Nanti boleh belajar juga ni. Boleh kaji-kaji, tengok dekat Google, tanya apa benda maksud dia zon jantung ni, degup jantung kita ni. Di mana kita duduk, kat mana kita duduk, dekat mana kita berehat, dekat mana yang untuk buat kerja biasa, dekat mana yang bila kita bersukan, and berapa jantung kita sesuai paling maksima untuk berdenyut. Kalau kita nak saja uji kekuatan, nak uji kekuatan kita, nak tengok berapa kuat kita boleh buat, berapa jauh kita boleh pergi, tapi dia ada limit jugalah. Salah satu dia punya sifir tu biasanya dia ambil umur 200, dia ambil kira 220 ditolak dengan umur kita. Berapa yang kita dapat tu, itu ialah jantung maksima kita yang selamat lah untuk kita push kita punya kemampuan. Berapa jantung boleh berdegup. Kalau contoh macam saya dah 46 tolak 220 dalam 170 macam tu lah, 170 lebih lah. Saya tak boleh lebih daripada tu. Itu saranan lah. Maknanya lebih pada tu saya dalam zon yang bahaya lah.
Jadi lebih baik zon selamat saya sampai situ, agak-agak turun. Mungkin selamatkan dirilah, janganlah terlampau push lagi. Fikir keselamatan. Macam itulah. Tapi macam saya cakap selalu, kita ni kena berinteraksi dengan badan kita. Kita dengar apa badan kita cakap. Kita boleh berkomunikasi dengan badan kita. Kita rasa apa yang kita boleh, macam mana badan kita ni dia akan beritahu kita, penat sangat ke, haus sangat ke, lapar sangat ke, kita dengar dia. Itu yang penting. Jadi ini saya nak cakapkan tambah nilai tu, yang pertama kita boleh puasakan. Masa kita bangun pagi tu kita buat aktiviti sangat baiklah. Sebab apa? Kita dah paksa lagi apa makanan-makanan yang ada dalam badan kita ni dihabiskan. Secepat mungkin kita nak dia tap kepada, dia ambil daripada lemak yang simpanan. Itu yang kita nak. Jadi itu yang kita nak capai yang pertama. Jadi itu secara tak langsung, bila kita dah sampai ke pemakanan semua, segala makanan yang sedia ada dalam badan dihabiskan, dia dah mula makan lemak simpanan, makanan benda-benda lain, sel-sel ni pun dia dah tak cukup makanan dah. Dia akan mungkin akan mempercepatkan autophagy tu. Autophagy tu pun mungkin akan berlaku dengan lebih cepat. Pasal sel-sel kita ni, dia sepanjang masa perlukan tenaga, badan kita ni. Jadi sama juga, dia pun akan mencari tenaga. Dia pun akan menggunakan apa yang ada. Macam autophagy kita tahu, dia kitar semula bahan buangan dalam badan kita. Dalam badan kita ada bahan buangan. Dia ada bahan, itu dia panggil free radical. Free radical ni yang berlega-lega dalam badan. Pasal dia adalah protein-protein, sisa-sisa protein yang tak diperlukan badan. Kadang-kadang dia tak ada mana nak pergilah. Dia ada cara dikeluarkan daripada badan lah. Salah satu cara yang paling mudah ialah autophagy. Tapi autophagy untuk mendapat dia, kita kena berpuasa lah. Baru kita boleh dapat autophagy ni. Jadi itu salah satu tambah nilai lah. Yang lagi satu, jadi saya cadangkan memang untuk menambah nilai tu, kita memang kena buat aktiviti cepat supaya kita dapat capai ke autophagy ni lebih cepat. Autophagy ni sangat baik, memang sangat baik. Jadi kalau kita tak dapat ke autophagy ni, sayanglah, rugilah. Sebab apa? Kita kena cuba dapatkan autophagy ni, pasal sangat-sangat membantu. Saya sendiri rasa memang membantu. Dulu saya punya ni sampai hitam-hitam. Ada tanda-tanda hitam kat badan ni. Memang bila saya banyak buat autophagy memang saya dah start puasa 23/1 ni, saya puasa 1 meal a day. Saya memang rasa banyak perubahan. Kulit-kulit saya ada rasa, dia memang tak banyak dia punya tu, tapi itu ialah satu proses yang baik. Itu satu yang membantu kita, kulit-kulit kita akan rasa lebih baik, lebih sihat, dan kita rasa lebih segar rasa. Memang terbuktilah. Memang saya rasa ini memang satu anugerah yang hebat lah. Ini satu keajaiban lah, macam satu keajaiban lah. Badan kita ni memang macam-macam boleh dibuatkan. Okey, jadi itu aja perkongsian saya kali ini. Nanti saya akan sambung lagi pasal macam mana kita boleh tambah nilai lagi pasal kita punya puasa ni. Apa yang lagi kita boleh buat? Maksudnya kita boleh tambah-tambah lagi macam mana kita nak bila berpuasa ni. Macam nanti saya akan cerita pula macam mana nak anjakkan puasa lagi. Apa kelebihannya? Tadi macam biasalah, kalau ada apa-apa persoalan ke apa ke, boleh tulis dalam ruangan komen. Saya akan cuba jawab secepat mungkin. Jadi itu saja perkongsian kali ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jom Mojo. Bye.